Terima kasih memilih untuk terus berinformasi bersama kami. Saya Kabrin Mapik. Dan saya Nik Nur Syuhadani Hassan. Teruskan menonton Buletin Utama. Isu penipuan kerja di luar negara dibawa ke Kabinet. Bapa rogol anak dipenjara 428 tahun 240 sebatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan memandang serius isu rakyat Malaysia yang terkandas di luar negara kerana diperdaya sindiket penipuan pekerjaan. Serentak dengan itu, maklumat terperinci telah diperoleh daripada ahli keluarga mangsa dan akan dibentang serta diperhalusi mesyuarat jemaah menteri esok. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menegaskan pentadbirannya mendengar luahan keluarga mangsa dan komited membantu serta membawa balik mereka yang terkandas. Tegas Perdana Menteri, usaha-usaha sedang dilakukan ketika ini melalui semua saluran yang ada bagi memastikan mangsa yang terpedaya dibawa pulang dengan selamat. Kerajaan juga komited menyelesaikan isu berkenaan dan prihatin terhadap nasib mangsa yang terkandas di beberapa negara seperti Laos, Myanmar, Thailand dan Kemboja. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad telah diarahkan berjumpa dengan keluarga mangsa termasuk dua NGO yang membantu, iaitu Pertubuhan Keprihatinan Jenayah Komuniti Malaysia MCCC dan Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO. Maklumat yang dikumpulkan akan dibincangkan dalam mesyuarat Kabinet esok. Perdana Menteri dalam pada itu menasihatkan semua pihak agar sentiasa berhati-hati dan berwaspada dengan tawaran pekerjaan di luar negara. Kesahihan tawaran berkenaan perlu disemak melalui Wisma Putra bagi mengelak terjebak menjadi mangsa sindiket penipuan. Dan dalam pertemuan bersama keluarga mangsa di Putrajaya siang tadi, komitmen sama diberikan agar mangsa diselamatkan termasuk cadangan mewujudkan jawatan kuasa khas di peringkat ASEAN bagi membendung sindiket berkaitan. Dan kita sebagai satu kerajaan amat komited untuk pastikan siap nyawa rakyat kita yang berada di luar negara dapat selamat sampai balik ke Malaysia. Dalam pada itu, usaha menjejaki mangsa sedang berjalan dan mendapat kerjasama baik negara terlibat. Namun dalam masa yang sama, mereka yang keluar negara dengan niat mencari kerja perlu sentiasa berhubung dengan pejabat kedutaan Malaysia. Mereka boleh cek, recheck sama ada kerja-kerja yang dielankan itu adalah betul-betul tepat dan genuine. Mana-mana yang komited seperti Cambodia, Laos pun komited. Yang mungkin kita ada masalah sikit adalah kerajaan Myanmar. Setakat semalam, Wisma Putra memaklumkan mangsa sindiket penipuan tawaran pekerjaan di Kemboja yang berjaya diselamatkan adalah seramai 143 orang daripada 158 kes yang dilaporkan. Bagi bekas Ketua Polis Negara yang juga Presiden MCCC, Tan Sri Musa Hassan, beliau telah berhubung dengan Bukit Aman melalui bahagian D3 Jabatan Siasatan Jenayah bagi sama membantu siasatan dan menyelamatkan mangsa. Di sini saya telah juga membuat hubungan dengan pihak polis iaitu ATPSOM, di mana saya telah akan cuba mendapatkan beberapa maklumat-maklumat lagi agar pihak polis kita juga akan menjalankan siasatan dan insya-Allah akan membantu juga dalam menyelamatkan mereka. Saya yakin dengan penglibatan Perdana Menteri dalam membantu atas semangat keluarga Malaysia, saya mempunyai harapan yang tinggi dan keluarga-keluarga mangsa yang ada hari ini datang memberikan harapan yang tinggi supaya Perdana Menteri dapat menghubungi ketua-ketua kerajaan berunding dengan cara yang sesuai, secara diplomatik ke, cara apa-apa ke saja untuk menyelesaikan masalah ini.
Tindakan durjana seorang bapa menjadikan dua anak kandungnya sebagai hamba seks selain mengugut isterinya terbalas apabila dia dihukum penjara 428 tahun dan 240 sebatan. Ia selepas tertuduh yang berusia 56 tahun mengaku salah atas 28 pertuduhan di hadapan Hakim Mahkamah Seksyen Aikro Nariman Badruddin. Hukuman itu bagaimanapun diputuskan berjalan serentak secara berperingkat sekaligus menjadikan tempoh penjara selama 45 tahun dan 24 sebatan maksimum. Hakim turut memerintahkan tertuduh yang juga seorang penyelia syarikat pelaburan itu menjalani hukuman penjara bermula dari tarikh tangkapan 8 September lalu. Mengikut pertuduhan pertama hingga 13, tertuduh didapati bersalah merogol anak kandungnya yang kini berusia 19 tahun sejak 2015 sehingga 2018. Bagi pertuduhan 14 hingga 21 pula, tertuduh melakukan perbuatan sama terhadap anak keduanya yang berusia 15 tahun sejak 4 Mei 2019 hingga 5 September lalu. Manakala untuk pertuduhan 22 hingga 26 tertuduh didapati turut merogol mangsa. Dia juga didapati bersalah terhadap dua lagi pertuduhan membabitkan amang seksual, fizikal dan persetubuhan bertentangan aturan tabi'i terhadap kedua-dua mangsa. Semua kesalahan itu dilakukan ketika kedua-dua mangsa berusia 12 tahun di sebuah rumah di Taman Tambi Cik Melaka. Dalam satu lagi prosiding berasingan, Magistrate Mazanan Sinin menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun terhadap bapa kepada 5 anak itu selepas mengaku salah mengugut untuk membunuh isterinya jika perbuatan jijik itu terbongkar. Mahkamah Rayuan memutuskan bahawa seorang pekerja yang dalam perjalanan dari kampung halamannya ke tempat kerja di bandar lain layak bagi tuntutan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso kerana dianggap membuat perjalanan kerja. Panel 3 hakim semalam memutuskan bahawa kecederaan yang dialami N. Satyasilan dalam satu kemalangan dianggap sebagai kecederaan pekerjaan bawah Seksyen 24/1A Akta Perkeso 1969 walaupun ia berlaku pada hari cutinya. Keputusan penting itu dibuat sebulat suara panel yang dianggotai Datuk Lee Swee Seng, Datuk Wazir Alamaidin Mira dan Datuk Nazlan Ghazali. Peguam mewakili Satyasilan M. Manoharan berkata, Mahkamah Rayuan berpendapat bahawa Akta Perkeso harus ditafsirkan secara meluas dan bebas dalam konteks tanggungjawab sosial korporat, membolehkan pekerja membuat perjalanan ke tempat kerja mereka dari kampung halaman pada hujung minggu. Satyasilan yang bekerja sebagai juruteknik kanan di sebuah syarikat teknologi di Kulim, Kedah terbabit dalam kemalangan ketika pulang ke tempat kerjanya pada 16 Oktober 2016 selepas menghabiskan hujung minggu di rumahnya di Ipoh. Kemalangan itu mengakibatkan juruteknik itu mengalami beberapa kecederaan dan kecacatan. Mangsa memohon tuntutan hilang upaya sementara daripada Perkeso tetapi ditolak atas alasan kecederaan itu tidak layak dianggap sebagai kecederaan pekerjaan selain kemalangan berlaku dalam perjalanan pada hari cutinya. Petronas menaikkan 2 kategori allowance untuk pelajar di bawah tajaan mereka melibatkan 2,267 orang berikut kuasa serta-merta. Perdana Menteri berkata ia melibatkan allowance buku dan peralatan belajar serta allowance induksi program penajaan pendidikan Petronas PESP. Bagi kategori 1, allowance buku dan peralatan belajar dinaikkan daripada RM1,000 kepada RM1,500 bagi pelajar di Malaysia. Sementara pelajar luar negara tambahan RM500 kepada RM2,000. Manakala kategori kedua iaitu allowance induksi PESP akan dinaikkan daripada RM4,500 kepada RM5,000. Kenaikan kedua-dua allowance ini mengambil kira kos tarikh hidup yang semakin tinggi dan bantuan ini diharap dapat meringankan beban pelajar dan ibu bapa. Seterusnya memudahkan proses pembelajaran pelajar. Tajaan ini diharap dapat mendorong anda semua mengorak langkah lebih jauh untuk menggapai cita-cita dan peluang dengan kejayaan serta seterusnya menabur bakti kepada industri dan negara tercinta ini. Kenaikan itu menjadikan nilai tajaan tahun ini melebihi RM340 juta. Jumlah tajaan tertinggi dicatatkan sepanjang pelaksanaan program itu. Beliau berkata demikian ketika Majlis Penyampaian Anugerah PESP 2022 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur siang tadi.
Dalam majlis sama, Perdana Menteri menegaskan kerajaan memandang serius bilangan pelajar dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik (STEM) yang kini berada pada kadar 47% dan sains tulen 19%. Justru semua pihak perlu memastikan negara tidak ketinggalan dalam bidang STEM untuk terus kekal mampan dan berdaya saing di peringkat global. Legas miliki peranti baru di jualan Maxis. Penetapan mewajibkan pimpinan syarikat berkaitan kerajaan dan ahli badan kehakiman mengisytiharkan harta kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM disifatkan satu tindakan yang cekap dan membuka perspektif baharu kepada Malaysia. Bagi Presiden Persatuan Pemeriksa Fraud Bertauliah, Datuk Seri Akbar Sattar, tindakan itu meningkatkan integriti dan kepercayaan rakyat kepada kerajaan. Langkah itu juga mampu mengelakkan salah guna kuasa yang berleluasa dalam kalangan ahli parlimen mahupun pemimpin lain. Katanya penetapan mewajibkan Ketua Pegawai Eksekutif CEO, Syarikat Berkaitan Kerajaan GLC dan Syarikat Pelaburan Berkaitan Kerajaan GLIC termasuk ahli badan kehakiman satu komitmen yang bukan mudah. Namun ia perlu dilakukan jika negara mahu meningkatkan integriti kepada rakyat serta di mata dunia. Cadangan saya ialah memastikan bahawa pengisytiharan harta ini bukan saja dibuat oleh kakitan kerajaan ataupun GLC dan juga syarikat berkaitan dengan pelaburan, hakim, ahli Dewan Rakyat, ahli Dewan Negara. Hendaklah juga dibuat kepada isteri dan juga anak-anak. Dan satu lagi ialah yang paling besar ialah untuk adun negeri. Jadi ini lebih sesuai supaya rakyat akan lebih percaya kepada institusi dan juga pegawai awam dan juga ahli politik yang berkhidmat di negara kita ini. Beliau yang juga bekas Presiden Transparency International Malaysia TIM bercakap menerusi sidang video dengan TV3. Katanya cadangan lain ialah ahli keluarga kepada pimpinan kerajaan mengisytiharkan harta mereka sebagaimana dilakukan kerajaan Thailand, Indonesia dan Filipina. Senator Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN serta Eksekutif Perniagaan juga tidak terkecuali. Semalam Perdana Menteri mengumumkan CEO GLC dan GLIC perlu mengisytiharkan harta mereka kepada SPRM. Perkara itu diputuskan Jawatankuasa Khas Kabinet mengenai anti rasuah termasuk perincian kod etika baru diperkenalkan untuk ahli parlimen. Ia menerusi Akta 347 atau Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952 dengan mengambil kira pengekalan prinsip pengasingan kuasa badan eksekutif dan legislatif. Sementara itu, Pertubuhan Pemerhati Rasuah Malaysia MCW mahu inisiatif pengisytiharan harta pimpinan syarikat berkaitan kerajaan dan badan kehakiman dikuatkuasakan dan dilaksanakan dengan segera bagi membuktikan kerajaan serius memerangi rasuah di negara ini. MCW menerusi kenyataannya menyambut baik inisiatif kerajaan dan percaya ia akan membawa pelbagai kesan positif peraturan pengisytiharan harta. MCW berharap SPRM akan menyiasat dengan terperinci pengisytiharan harta dan mengambil segala tindakan perlu bagi mengekang rasuah. TM menghubungkan generasi masa depan ke dunia yang progresif milik semua. Dua penjawat awam masing-masing berdepan 10 dan 6 pertuduhan rasuah dan salah guna kuasa di Kota Kinabalu, Sabah. Kedua-dua tertuduh mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Abu Bakar Manat.
Tertuduh pegawai penerangan Kota Marudu dan Kota Perut, Syarif Ahmad Shah Syarif Mundoi, 49 tahun, mengaku tidak bersalah atas 10 pertuduhan salah guna kuasa dengan melantik syarikat milik abangnya bagi khidmat makanan bernilai lebih RM43,000 antara Mei hingga Oktober 2019. Kes mengikut Seksyen 23-1 Akta SPRM 2009 yang membawa hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda jika sabit kesalahan. Kes kedua membabitkan pegawai pertanian Risda Sabah Zainal Aliasan, 33 tahun, didakwa memperoleh suapan RM22,300 bagi mempercepatkan tuntutan bayaran kepada sebuah syarikat di Keningau. Dia didakwa mengikut Seksyen 165 Kanun Kesisaan dan jika sabit kesalahan boleh dipenjara tidak lebih 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Mahkamah membenarkan tertuduh masing-masing diikat jamin RM20,000. Disney Plus Hotstar kini di Unify TV. Dapatkan bersama Unify Home sekarang di TM Point atau unify.com.my/hiburan. Sementara itu, pengarah jabatan sebuah Universiti Awam di Melaka direman 7 hari bagi membantu siasatan membabitkan suapan menerima sebuah kereta bernilai RM174,500. Perintah tahanan reman sehingga 26 September depan itu dikeluarkan Magistrate Mazana Sinin di Mahkamah Magistrate Air Keroh. Perintah itu dikeluarkan selepas mendapat permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi menjalankan siasatan di bawah Seksyen 17-A Akta SPRM 2009. Terdahulu, suspek berusia 50-an itu tiba di perkarangan kompleks mahkamah diiringi pegawai SPRM jam 9 pagi. Suspek didakwa menerima suapan sebuah kereta Honda Accord daripada seorang pemilik syarikat kontraktor di Kelang, Selangor. Ia sebagai dorongan untuk kontraktor terbabit memperoleh tender bernilai lebih RM1.6 juta. Suspek ditahan selepas memberi keterangan di pejabat SPRM Melaka di Alai jam 3 petang semalam. Kita ke laporan Detik Niaga. Pengurusan ekonomi negara dijangka akan lebih mencabar tahun ini. Bagaimanapun, ekonomi Malaysia masih berada di landasan kukuh disokong asas ekonomi berdaya tahan, dasar-dasar yang pragmatik dan kepelbagaian struktur ekonomi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata, tumpuan ke arah mengukuhkan momentum pemulihan ekonomi juga akan ditekankan di dalam bajet 2023 nanti. Katanya kadar inflasi di Malaysia juga lebih rendah berbanding negara serantau, iaitu 4.4% pada Julai. Ini hasil daripada pelbagai inisiatif kerajaan seperti mengekalkan subsidi, penetapan harga siling bagi beberapa barangan, meningkatkan penguatkuasaan dan pemantauan di sempadan selain menubuhkan pasukan jihad tangan inflasi. Dari segi kadar pertukaran mata wang asing pula, Malaysia bukanlah satu-satunya negara yang menghadapi penyusutan nilai mata wang. Ini kerana mata wang bagi kebanyakan negara lain juga telah menyusut berbanding dolar mereka, malah mengalami penyusutan lebih besar daripada ringgit. Malaysia perlu menyesuaikan mekanisme ekonominya bagi memastikan pertumbuhan pesat namun masih menghormati batasan alam semula jadi. Titah Sultan Perak Sultan Nazrin Shah, negara juga perlu beralih daripada bahan api fosil yang tidak mampan ke arah penggunaan sumber yang boleh diperbaharui. Economic growth thus can and must continue, but it must be decoupled from its current overuse of limited natural resources and over-reliance on fragile ecosystems. Baginda bertitah pada ucap pertama sidang kemuncak Cooler Earth Sustainability Summit.
Jelas baginda peralihan kepada dunia yang lebih baik mesti menjadi nyata dan tidak sekadar bualan di bibir. Justru dasar dan insentif mesti disesuaikan untuk memastikan pertumbuhan berterusan tetapi dengan cara yang mampan dan inklusif. Dalam pada itu, kerajaan akan memastikan peralihan kepada tenaga hijau dilaksanakan secara berperingkat. Ini kerana perubahan secara drastik boleh membawa kesan negatif seperti kehilangan pekerjaan kepada ribuan rakyat yang berkhidmat di bawah sektor tenaga tradisional. Therefore, to mitigate the negative socio-economics of coal and hydrocarbons phase out, governments must implement just transition policies for affected populations. So there is a need to keep jobs in areas where coal production or hydrocarbons are concentrated. Jelasnya Petronas miliki hampir 50,000 pekerja dan 4,000 vendor yang kebanyakannya terlibat dalam perniagaan minyak dan gas huluan serta hiliran. Kira-kira 40,000 pekerja dan 3,200 vendor juga berkhidmat di bawah Tenaga Nasional Berhad yang terlibat dalam perniagaan penjanaan tenaga. Beliau berkata demikian dalam sesi panel bersama rakan sejawatan dari Indonesia, Sri Mulyani Indrawati. Ekspor negara melepasi RM1 trilion dalam tempoh 8 bulan apabila berkembang 30.3% kepada RM1.014 trilion pada Ogos. Ia sekaligus menjadi jangka masa tersingkat pernah dicatat bagi mencapai nilai itu. Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, ia didorong peningkatan ekspor barangan elektrik dan elektronik serta keluaran petroleum. Ekspor ke rakan dagang utama seperti ASEAN, China, Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan Jepun merekodkan pertumbuhan 2 angka. Perdagangan melonjak 56.7% kepada RM265.7 bilion berbanding Ogos 2021. Pertumbuhan 2 angka yang ke-19 bulan berturut-turut. Ekspor meningkat 48.2% kepada RM141.3 bilion sementara import melonjak 67.6% kepada RM124.4 bilion. Manakala lebihan dagangan berkurang 19.9% kepada RM16.9 bilion. Bursa Malaysia menamatkan dagangan dalam aliran positif hari ini selepas jatuh 4 hari berturut-turut. Ia disokong aktiviti pembelian saham murah terutama dalam saham wajaran tinggi iaitu kewangan dan telekomunikasi. Pada jam 5 petang, FBM KLCI naik 0.67%. Sementara itu, ringgit ditutup lemah 4.558. Malaysia dan Emirat Arab Bersatu UAE komited untuk memperhalusi prospek ke arah mengukuhkan hubungan dua hala khususnya dalam konteks pertahanan. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein berkata, kedua-dua negara senada bahawa prospek itu perlu diterokai demi memacu kerjasama pertahanan ke tahap lebih tinggi. Ia termasuk dengan meningkatkan perkongsian kepakaran serta pengalaman Malaysia dan UAE demi kepentingan keselamatan rakyat masing-masing. Datuk Seri Syamuddin kini dalam rangka lawatan rasmi ke UAE bagi bertemu beberapa pemimpin tertinggi kerajaan UAE.
Lawatan rasmi dimulakan dengan pertemuan bersama Presiden UAE Sheikh Mohammed Zayed Al Nahyan di Istana Kasar Al-Shati, di mana beliau menzahirkan penghargaan atas komitmen kerajaan masing-masing demi memastikan hubungan Malaysia dan UAE kekal membanggakan. Turut dibincangkan keperluan meningkatkan semangat kepersefahaman berteraskan nilai perpaduan dan tolak ansur, terutamanya melalui penubuhan kursi Sheikh Zayed di Institut Pengajian Strategik dan Antarabangsa ISIS Malaysia serta kursi Tun Hussein On. Dalam pada itu, Datuk Seri Hishamuddin turut bertemu dengan Menteri Negara bagi Hal Ehwal Pertahanan UAE, Muhammad Ahmad Al-Bawardi di Ibu Pejabat Kementerian Pertahanan UAE. Dalam pertemuan itu, Malaysia diberi penghormatan tertinggi di mana beliau menerima kawalan kehormatan utama daripada ketiga-tiga cabang perkhidmatan Angkatan Tentera UAE. Beliau dan rakan sejawatnya turut mengadakan mesyuarat dua hala yang menumpukan terhadap hubungan pertahanan akrab di antara menteri dan angkatan tentera masing-masing. Beberapa kesepakatan penting dicapai iaitu mengadakan latihan dua hala secara bersama di antara ATM dan Angkatan Tentera UAE, meningkatkan pertukaran dan latihan pegawai ketenteraan antara kedua-dua angkatan tentera, meningkatkan pelibatan antara ketenteraan di peringkat tertinggi dan mengeratkan kerjasama berkaitan industri pertahanan. Di akhir pertemuan, beliau menyampaikan jemputan kepada Muhammad Ahmad untuk hadir ke pameran antarabangsa maritim dan aeroangkasa Langkawi 5 pada Mei 2023. Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komoditi KPPK komited untuk terus memperjuangkan program kemampanan dan kelestarian bagi meningkatkan ekonomi kitaran di dalam negara. Menterinya Datuk Zuraida Kamarudin berkata, antara inisiatif yang dilaksanakan termasuk pendekatan ekonomi kitaran dalam pengurusan sisa khususnya di peringkat ladang sawit di Malaysia. Berucap sempena Global Cleanup Congress 2022 di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Datuk Zuraida menekankan ekonomi kitaran berupaya membantu menguruskan sisa atau sampah daripada penanaman sawit dengan lebih berkesan. Dalam persidangan itu juga, beliau mengalu-alukan kehadiran Duta Iran ke Malaysia, Ali Asghar Muhammadi yang turut memberikan bantuan dan kerjasama bagi manfaat kedua-dua negara. Menurut Datuk Zuraida, jika sisa itu tidak diuruskan dengan baik, ia bakal mendorong kepada masalah pelepusan yang menjurus kepada pencemaran alam sekitar. Justru menerusi pendekatan itu, ia mampu menawarkan pulangan ekonomi kepada negara melalui penghasilan produk nilai tambah yang memberi manfaat sejagat dan secara tidak langsung mengurangkan risiko pencemaran. KPPK dalam pada itu akan terus menyokong program Global Cleanup Congress di masa hadapan dengan memperjuangkan program kemampanan di dalam negara melalui 6 sektor utamanya iaitu sawit, getah, kayu kayan, koko, lada dan kenaf. Sebelum ini, persidangan berkenaan dianjurkan di Adelaide, Australia yang membincangkan mengenai pengurusan dan inisiatif tanah. Setiap hasil perbincangan dan pembentangan digunakan sebaiknya untuk disumbangkan dalam membantu ekonomi negara. Dalam ucapannya, Zuraida turut memaklumkan sektor sawit negara kini telah berkembang meluas dan lebih banyak teknologi telah dihasilkan. Sehubungan itu, tuduhan dari Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah EU bahawa sektor perladangan sawit Malaysia tidak mementingkan amalan kemampanan dan kelestarian adalah tidak benar. Dasar Agri Komoditi Negara DAKN 2030 yang dibentangkan KPPK berangkumi 5 teras utama: kemampanan, produktiviti, penjanaan nilai, pembangunan pasaran dan keterangkuman dengan 14 indikator serta sasaran keseluruhan. Justru setiap program yang diwujudkan akan memberi tumpuan untuk menggalakkan pertumbuhan industri berasaskan agri-komoditi dan mempertingkatkan penerima gunaan ekonomi kitaran. Luar negara, sekurang-kurangnya 13 maut termasuk 7 kanak-kanak apabila kerajaan junta Myanmar melancarkan serangan ke atas sebuah sekolah dan kampung di tengah negara itu. Dalam kejadian itu, beberapa helikopter milik kerajaan dikerah ke lokasi kejadian. Kematian membabitkan orang awam biasanya berlaku apabila tentera junta menyasarkan serangan ke atas kumpulan pemberontak pro-demokrasi dan sekutu mereka.
Angka kematian melibatkan kanak-kanak ini adalah yang tertinggi pernah direkodkan sejak junta mengambil alih tampuk pemerintahan Februari lalu, sekaligus menggulingkan kerajaan pilihan rakyat yang diterajui Aung San Suu Kyi. Rampasan kuasa itu mencetuskan protes aman besar-besaran di seluruh negara. Britain dan seluruh dunia mengucapkan selamat tinggal kepada Ratu Elizabeth II pada upacara Pusemadian Negara yang dihadiri kira-kira 250,000 individu termasuk kerabat diraja serta pemimpin dunia. Orang ramai khususnya rakyat Britain turut memenuhi kota London bagi menyaksikan sendiri secara dekat upacara penuh istiadat itu. Suasana suram dan pilu menyelubungi seluruh United Kingdom, khususnya London, sebaik upacara bermula 11 pagi di Westminster Abbey. Ratusan ribu daripada pelbagai lapisan masyarakat membanjiri sepanjang jalan menuju ke Istana Buckingham. I really actually felt it was quite a spiritual moment. I loved it how the Queen has always shared her faith, and I think it was good to honour that. Rather than watching on the TV, it's better to come here and watch it. Even though I'll suffer for the rest of the week with my knees. Sebelum upacara pemakaman, orang ramai di kawasan sekitar boleh mengikuti istiadat di Westminster Abbey dari pembesar suara selain menontonnya di televisyen. Jasad mendiang selamat disemadikan di King George VI Memorial Chapel, London. Ia lokasi sama yang menempatkan mendiang suaminya, Putra Philip, Duke of Edinburgh. Keranda mendiang disemadikan dalam bilik kebal diraja di St. George Chapel selepas tempoh bergabung selama 10 hari berakhir. Angka korban taufan Fiona yang melanda Puerto Rico meningkat kepada 3 orang. Banjir mengakibatkan 12,500 penduduk terpaksa berpindah, manakala lebih 700,000 penduduk terputus bekalan elektrik. Kekuatan angin Fiona dijangka bertambah kepada 205 km sejam ketika menghampiri kepulauan Turks dan Caicos malam ini. Inflasi Jepun mencecah 2.8% pada Julai lalu, iaitu paras tertinggi sejak 2014. Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan elektrik, gas dan petrol antara penyumbang utama kepada kenaikan harga. Selain itu, faktor dasar monetari Jepun yang sangat longgar juga mengakibatkan negara terbabit terperangkap dengan kenaikan kos dan harga pasaran tenaga. Sungai Tigris di Iraq semakin surut sekaligus mencetuskan kebimbangan terutama bagi golongan petani. Sungai ini menjadi sumber utama bagi mereka mengairi kawasan pertanian yang terletak di sekitar tebing Tigris. Iraq, negara yang kaya dengan sumber minyak, dibebani dengan masalah kemiskinan akibat peperangan dan kemarau. Kemungkinan tanpa had menanti apabila anda dikuasakan oleh jalur lebar Unify Home. Selami emosi dan rasai keterujaannya. Dengan Unify Mobile, setiap detik pasti tidak akan terlepas. Serta kongsi kegembiraan dengan mereka yang amat bermakna. Nikmati 100,000 jam hiburan pilihan anda. Unify duniamu bila-bila masa di mana-mana sahaja. Unify. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Isu doping membabitkan 3 atlet angkat berat Sukma 2022 benar-benar merencatkan kemeriahan perjalanan acara masuk hari keempat saingan rasmi. Dan sekalipun acara kontroversi itu tetap diteruskan hari ini di Kompleks Kejuaraan Presiden 11 Putrajaya, status pertandingan pasti jadi tanda tanya susulan Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM difahamkan menarik diri dari mengendalikan acara seperti yang dimaklumkan Presiden Datuk Ayub Rahman sebelum ini. Persoalan kini, apa drama seterusnya susulan kes doping berulang ini?
Sebaik sahaja agensi anti-doping Malaysia ADAMAS memaklumkan bahawa 3 atlet angkat berat, 2 dari Terengganu dan 1 dari Perlis positif doping. Jelas sudah mengapa acara angkat berat yang sepatutnya bermula Isnin lalu tidak diadakan dan alasan penundaan diberikan. Susulannya, Presiden PABM Datuk Ayub Rahmat dalam satu kenyataan semalam menjelaskan badan induk itu menarik diri daripada mengendalikan sukan angkat berat pada SUKMA kali ini. Ia berdasarkan ketetapan yang diluluskan dalam mesyuarat agung tahunan 2019 dan mesyuarat Esko PABM sebelum ini, di mana penyertaan atlet berkenaan dan juga atlet lain dalam ahli gabungan maupun persatuan negeri yang ada di antara atletnya positif doping akan digantung dari SUKMA 2022. Bagaimanapun, tindakan itu tidak dipersetujui KBS dan MSN selaku penganjur SUKMA edisi ke-20. Menerusi kenyataan media, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, angkat berat tetap akan dipertandingkan pada edisi kali ini biarpun PABM kekal dengan pendirian menarik diri. Jelas Datuk Seri Ahmad Faizal, demi kepentingan sukan dan atlet yang tidak bersalah, MSN menurutnya mempunyai pasukan khas bagi membantu mengendalikan pertandingan sukan berkenaan. MSN terpaksa membuat keputusan mengikut kepentingan ramai dan mengikut peraturan yang ada susulan perbincangan antara ketua kontijen dari semua negeri. Dalam pada itu, Presiden Persatuan Bina Badan dan Angkat Berat Terengganu PBB-ABT Muhammad Syafaruddin Mustafa mendedahkan punca 2 atletnya gagal ujian doping. Ia susulan kesilapan ketika mengambil ubat selepas 2 atlet berkenaan mengalami masalah kesihatan iaitu lelah serta kecederaan bahu. Ubat yang diambil di farmasi berkenaan dikesan dalam larangan ADAMAS hanya selepas mendapat tahu mereka positif doping. Untuk rekod, ini adalah tragedi doping kedua berturut-turut membabitkan atlet angkat berat Terengganu di SUKMA selepas pingat emas Nurul Afiqah Muhammad Zamzuri di SUKMA Perak 2018 ditarik balik ekoran gagal ujian doping. Bagi atlet senior kebangsaan, apa yang berlaku perlu dihentikan demi kebaikan sukan tanah air. Atlet terjun Nur Dabita Sabri menegaskan, jangan sampai isu doping menjadi sinonim dengan tamasya SUKMA yang sepatutnya menjadi platform melahirkan atlet berkualiti tanah air. Like as an athlete, memang dari dulu daripada first you start sukan ni tak boleh ada kira doping ni, tak boleh macam mana, ada dalam badan lah bahan yang terlarang sebab dah satu boleh jadikan no respect lah. Sebab kita nak main clean game. So ada perkara macam ni saya rasa sebagai atlet you should know better. So tak patutlah. Hasrat kontijen Johor untuk memburu gelaran juara keseluruhan buat kali pertama di Tamasya Sukan Malaysia SUKMA semakin menjadi kenyataan apabila muncul kontijen pertama yang berjaya melepasi sasaran pingat emas yang ditetapkan. Dengan 50 emas yang diraih setakat ini, Johor kekal di kedudukan teratas jauh meninggalkan kontijen lain. Apapun satu tambahan emas yang diraih hari ini cukup istimewa apabila trio menembak Johor berjaya memecahkan rekod kebangsaan dalam acara 10 meter air pistol berpasukan wanita. Sukan menembak antara lubuk emas buat kontijen Johor pada SUKMA MSN 2022 kali ini. Masuk hari ketiga saingan rasmi di lapang sasar kebangsaan Subang, Johor berjaya membolot 2 emas dalam acara tumpuan 10 meter air pistol individu wanita dan berpasukan wanita. 10 meter air pistol individu wanita dimenangi atlet kebangsaan Nurul Shasha Nadia Muhammad Arifin dengan catatan 574 mata. Namun tumpuan sebenar terarah kepada acara berpasukan wanita apabila Nurul Shasha bersama kakaknya Nurul Heriani Afrida dan Mumtazah Syahidah Syamsuri berjaya memecahkan rekod kebangsaan dengan bidikan tertinggi 1,699 mata. Rekod lama 1,692 mata dilakar Nurul Shasha dan Mumtazah Syahidah bersama seorang lagi penembak Johor Khairun Nabiha Bahari di kejuaraan menembak Selangor pada 2020. Kita tak target untuk pecah rekod untuk tim pun. Macam terkejut jugalah boleh dapat pecah rekod. Dalam pada itu, Pahang mendominasi bagi 4 pingat emas yang ditawarkan di lapang sasar kebangsaan Subang. Azrul Akmal Zulkifli terlebih dahulu menyumbang emas dalam acara 25 meter sport pistol individu lelaki dengan catatan 568 mata. Sebelum dia bersama Muhammad Adib Abu Hassan Asyairi dan putera Muhammad Akram Idham Zunaidi mengumpul mata tertinggi 1,693 untuk menguasai acara 25 meter sport pistol berpasukan. Skrip sama turut dilakar Pahang dalam acara 50 meter rifle prawn individu lelaki dan berpasukan lelaki. 580 mata yang dilakar Izzuddin Muhammad Syafri bukan sahaja menghadiahkan emas buat Pahang dalam acara individu lelaki, tetapi turut membantu Ahmad Zafin Husairi Muhammad Azman dan Azril Hakim Nur Azman memenangi emas keempat dalam acara 50 meter rifle prawn berpasukan dengan catatan keseluruhan 1,731 mata.
Acara keno antara yang paling banyak memberikan pingat emas buat Johor dan hari ini daripada 10 acara yang menawarkan emas, 7 daripadanya di Bolot Johor menyaksikan 3 atlet Muhammad Rizwan Abdul Aziz, Muhammad Fakrullah Muhammad Rumaizi dan Nur Amira Anissa Abdul Kadir 2 kali menaiki podium juara. Penguasaan Johor di Kompleks Sukan Air Presin 6 Putrajaya berterusan dalam saingan keno. Acara kayak berpasangan K2 200 meter lelaki dimenangi Ahmad Nukman Hadi Ayub, Muhammad Fakrullah Muhammad Rumaizi yang mencatat kepantasan 37.459 saat. Selepas itu, Farah Zulaika Tokeman, Nur Kiasa Zainuddin, Nur Aina Ilya Rahimi, Nur Atasha Nabila menambah keceriaan Harimau Selatan dengan satu lagi kejayaan kayak berempat K4 200 meter wanita. Terengganu menyekat dominasi Johor menerusi kemenangan dalam 3 acara, iaitu kayak individu K1 200 meter wanita yang dimenangi Syahidah Ashikin Rusli hasil catatan 47.315 saat. Sebelum Syahidah Ashikin meraih kejayaan kedua menerusi kayak berpasangan K2 200 meter bersama Anis Unaiza Matsu merakam catatan 46.365 saat. Satu lagi dalam acara kayak berempat K4 200 meter lelaki diwakili Ahmad Lufti Said, Muhammad Arif Fitri Mazlan, Muhammad Zakwan Fahmi Abdul, Said Muhammad Amirul Helmi Tuan Siddiq mencatat 35.815 saat. 3 emas disumbangkan Muhammad Rizwan Abdul Aziz menyerlahkan keunggulan Johor yang sudah memborot 14 kilauan emas daripada 22 acara dipertandingkan setakat ini. Terengganu pula mampu mengutip 5 emas berbaki 11 lagi acara dijadual sehingga Jumaat ini. Sementara itu, emas kedua Johor cukup istimewa kerana ia dihasilkan menerusi juara Commonwealth Birmingham 2022 Muhammad Anik Kasdan menerusi kategori 61 kg acara angkat berat. Anik menewaskan 9 pecabar lain dengan angkatan keseluruhan 263 kg. Emas kedua ini menjadikan kontingen Johor semakin menghampiri gelaran juara keseluruhan untuk mencipta sejarah juara sukma buat kali pertama. Terbaik adalah pencapaian selaku naib juara keseluruhan pada edisi 1992 selaku tuan rumah. Seperti diduga, wakil Borneo mendominasi sukan terjun di hari pertama pada edisi ke-20 ini. Ia menyaksikan Sabah dan Sarawak masing-masing membolot 1 pingat emas ketika hanya 2 acara akhir dipertandingkan hari ini. Acara akhir 3 meter papan anjal seirama lelaki membuka gelanggang sukan terjun di Pusat Akuatik Nasional Bukit Jalil. Dominasi jelas dimiliki Sabah apabila menampilkan pemenang pingat perak sukan Commonwealth iaitu Gabriel Gilbert Daim yang bergandingan bersama Julfadli Jali. Walaupun baru digandingkan kali pertama di sukma ini, kehadiran Gilbert nyata menaikkan lagi semangat rakan sepasukan untuk mengumpul 317.37 mata. Overall okey lah, sebab kami pun baru juga dapat 1 hari untuk training sekali. Sebab dia training di Sabah, saya training di sini untuk as a national team. So okey lah, prestasi pun puas hati. Sebab kami pun dah expect yang boleh buat yang terbaik semacam ni lah. Nur Qayyum Nazmi Muhammad Nazim dan Yong Ruji dari wilayah persekutuan terpaksa berpuas hati dengan pingat perak selepas mencatat 308.40 mata. Penerjun cilik Sarawak Elvis Presley Clement dan Soze Kang yang mencatat 303.84 mata membawa pulang gangsa. Dalam satu lagi aksi, kelibat Elvis dalam acara seterusnya iaitu platform seirama lelaki akhirnya membuahkan hasil apabila dia menyumbangkan pingat emas pertama Sarawak dari sukan terjun selepas bergandingan bersama Jared Aiden Harrell. Elvis dan Jared mengumpul rekod tertinggi 334.44 mata sekaligus mengatasi 6 pencabar lain. Perak menjadi milik wakil wilayah persekutuan Nur Qayyum Nazmi dan Yong Ruji yang mengutip 329.82 mata. Pingat gangsa pula dimenangi 2 Sabah, Julfadli Jali dan Muhammad Anir Rian selepas membuat 291.78 mata. Buat julung kalinya, sukan terjun menggunakan pendekatan yang cukup unik apabila menampilkan atlet senior sebagai sekretariat. Ini kali pertama konsep ini digunakan pada sukma ke-20 ini dengan kelibat jago terjun seperti Datuk Pandalela Rinong, Ozzy Liang serta Nur Dabita Sabri bertindak sebagai orang di sebalik tabir kelancaran acara akuatik terjun. Sudah pasti kelibat atlet-atlet idola ini menjadikan debaran yang bukan sedikit buat semua peserta yang bertanding. Bagi Nur Dabita, ia pengalaman yang cukup berbeza buat dirinya selain dapat memahami tugas-tugas seorang sekretariat di Temasha seumpama ini. Julfadli Jali and Gabriel Gilbert Daim, 107B. Execution score, 8, 7, 7, 6.5. Synchronization score.
Personally untuk saya dan I think rakan-rakan atlet saya sendiri, it's a good experience for us. Experience yang bagus untuk kita. Kita kiranya macam belajar di belakang tabir dekat technical team ni. So banyak juga kita belajar sebab ada atlet yang menjadi technical yang manual calculator. Sebab sometimes sistem boleh ada salah sistem sikit. So we use the manual calculator untuk kira dengan tepat. And saya sebagai announcer lah. Berbaki 4 hari saja lagi, Johor semakin cemerlang melebarkan kejayaan pungutan pingat di carta keseluruhan dan di landasan tepat melakar sejarah sebagai juara. Harimau Selatan meraih 13 emas, 6 perak dan 4 gangsa lagi hari ini membolehkan Johor mengumpul 50 emas, 32 perak dan 21 gangsa di tempat pertama daripada 15 kontijen. Juara keseluruhan 5 kali, Terengganu mengumpul 27 emas, 26 perak dan 24 gangsa di tempat kedua. Diikuti juara 2014 wilayah persekutuan di tangga ketiga dengan 22 emas, 30 perak dan 33 gangsa. Laporan itu tadi mengakhiri segmen sukan untuk malam ini. Saya Nazir Atari, sesungguhnya tiada hari tanpa sukan. Teruskan menonton berita utama. Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu kembali. Polis terpaksa melepaskan 2 das tembakan ke arah kenderaan sebelum menahan seorang suspek kes sabun bersenjata dalam kejadian di Bayan Lepas Pulau Pinang semalam. Suspek ditahan lelaki warga Rohingya berusia 25 tahun, manakala 2 lagi penjenayah yang melarikan diri sedang dikesan. Mereka dipercayai terbabit kejadian samun berkumpulan bersenjatakan pisau di sebuah rumah di Gelugor Sabtu lalu. Suspek kemudiannya dikesan di Sungai Ara Bayan Lepas menaiki kereta Proton Wira jam 4.30 petang semalam. Polis mengarahkan suspek menyerah diri untuk pemeriksaan, namun suspek bertindak melarikan diri dengan mengundur kereta dan melanggar motosikal dinaiki anggota polis. Selepas dikejar sejauh 4 km, polis melepaskan 2 das tembakan ke arah kenderaan menyebabkan kereta terhenti di tengah jalan. Suspek pertama ditahan berdekatan Setia Spice Arena. 2 lagi rakannya sempat meloloskan diri. Ketua Polis Daerah Barat Daya Superintenden Kamarul Rizal Jenal ketika dihubungi mengesahkan kejadian. Sekian buletin utama. Visual pertandingan tahunan Jentera Flag Tag di Taiwan kami kongsikan sebelum berpisah. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum dan salam.